Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada Dr. Azri dan rakan-rakan sekalian. Kami daripada Kumpulan 7 akan membentangkan topik kami iaitu kewarganegaraan Malaysia. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan ahli kumpulan kami. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Nurina, Nur Sayyidah, Nur Syafiqah, Nur Iliana, Nur Izzati, Nur Syahira. Seterusnya, Nur Fitrah, Nur Diana, Nur Syahibah dan Nur Hanisa. Saya mempersilakan pembentang seterusnya. Saya akan memulakan pembentangan kami dengan pengenalan. Seperti yang kita tahu, Malaysia merupakan sebuah negara yang kaya dengan pelbagai kaum dan mempunyai sempadan perairan yang sangat luas. Oleh itu, terdapatnya isu-isu berkaitan dengan kewarganegaraan di negara ini. Terdapat 4 cara atau kaedah yang membolehkan seseorang individu untuk mendapatkan kewarganegaraan Malaysia, iaitu pendaftaran, kod kuasa undang-undang, naturalisasi dan penggabungan wilayah. Saya hanya akan membentangkan 2 kaedah pertama dan 2 kaedah lain akan dibentangkan oleh rakan sekumpulan saya. Kaedah yang pertama untuk mendapatkan kewarganegaraan Malaysia iaitu melalui kod kuasa undang-undang. Kod kuasa undang-undang ini terbahagi kepada 2 bahagian atau kategori, iaitu yang pertama individu yang lahir sebelum Hari Malaysia di Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Kategori kedua pula adalah untuk bayi yang lahir selepas Hari Malaysia di Semenanjung Malaysia, Sabah maupun Sarawak. Bayi ini terdaftar sebagai seorang warga negara Malaysia berdasarkan prinsip jus soli, iaitu kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran, dengan syarat ibu atau bapa merupakan salah seorang warga negara Malaysia. Kaedah kedua untuk mendapatkan kewarganegaraan Malaysia iaitu kaedah pendaftaran. Pendaftaran ini boleh dilakukan untuk warga negara Malaysia yang berkahwin dengan warga negara asing iaitu isterinya. Pemohon boleh mendaftarkan isterinya sebagai warga negara Malaysia dengan beberapa syarat, iaitu telah menetap di Malaysia selama 2 tahun, berniat untuk tinggal tetap di Malaysia, berkelakuan baik dan telah mendaftarkan perkahwinan mereka di Malaysia. Individu tersebut juga perlu untuk mengangkat sumpah taat setia kepada Yang di-Pertuan Agong. Pembentangan ini akan diteruskan oleh rakan sekumpulan saya. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang naturalisasi ataupun masukan. Naturalisasi merupakan individu yang memohon status kewarganegaraan. Melalui cara ini, hendaklah memenuhi beberapa syarat yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Tertinggi Malaysia. Berikut merupakan syarat-syarat memperolehi naturalisasi. Yang pertama ialah mestilah seorang individu itu berumur 21 tahun ke atas. Seorang individu tersebut bukan warga negara asal daripada Malaysia, berkelakuan baik, berniat untuk bermastautin di Malaysia, bermastautin di persekutuan mengikut waktu yang telah ditetapkan, mempunyai pengetahuan yang baik dalam bahasa Melayu, membuat akuan sumpah kepada negara serta mengangkat sumpah setia kepada Yang di-Pertuan Agong iaitu YDPA. Seterusnya ialah penggabungan wilayah. Penggabungan wilayah merujuk kepada wilayah yang telah dimasukkan ke dalam persekutuan selepas Hari Malaysia mengikut perkara 2. Wilayah tersebut bukanlah wilayah daripada segi jajahan ataupun taklikan. Parlimen boleh menetapkan penduduk di dalam wilayah tersebut adalah warga negara. Jadi berikut merupakan mereka yang menjadi warga negara Malaysia melalui cara penggabungan wilayah. Yang pertama ialah penduduk Sabah, yang kedua penduduk Sarawak, yang ketiga merupakan penduduk Singapura, yang keempat merupakan penduduk United Kingdom dan tanah jajahannya, dan yang akhir sekali ialah pemastautin tetap di Sabah dan Sarawak. Seterusnya, saya akan membentang tentang isu statelessness.
Seperti yang kita ketahui, isu ini merupakan isu antarabangsa yang melibatkan tentang keselamatan sesebuah negara. Isu ini sering diperkatakan oleh setiap golongan masyarakat kerana ia memberikan impak yang sangat besar kepada kehidupan. Baik, seterusnya saya akan membincangkan tentang definisi statelessness. Menurut United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR tahun 1961, stateless people merupakan seseorang yang tidak dianggap mempunyai negara oleh mana-mana negeri di bawah kuasa undang-undang Artikel 1 Convention 1954 berhubung dengan status orang tanpa kerakyatan. Definisi lain bagi stateless ialah, menurut United Nations Human Rights tahun 2001, Undang-undang antarabangsa mendefinisikan stateless sebagai seseorang yang tidak mempunyai kerakyatan dan orang yang tidak dianggap sebagai rakyat oleh mana-mana negara di bawah operasi undang-undang. Boleh kita simpulkan bahawa stateless people ini merupakan orang yang tidak dianggap oleh mana-mana negara sebagai rakyatnya. Terdapat beberapa contoh yang berkaitan tentang isu stateless ini, termasuklah penantian seorang wanita warga negara Malaysia berkahwin dengan warga Cina yang memohon kewarganegaraan untuk anaknya selama 16 tahun. Itu berakhir pada 3 November yang lalu. Wanita bernama Yap Ching Lin telah melahirkan anak di luar Malaysia dan memohon kewarganegaraan untuk anaknya sebanyak 4 kali sejak tahun 2007. Beliau telah mendapat sokongan daripada beberapa orang VIP iaitu ahli DUN dan ahli parlimen, namun masih gagal. Walau bagaimanapun, perjuangan beliau telah tamat pada 3 November yang lalu, iaitu di mana permohonan kewarganegaraan untuk anaknya telah diluluskan pada 28 Mac, manakala MyKad telah dikeluarkan pada 3 November. Isu kelayakan memohon kewarganegara Malaysia. Penguasaan bahasa Melayu kekal menjadi syarat bagi permohonan taraf kewarganegaraan seperti yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Timbalan Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar Nasarah, berkata dalam perkara itu, beberapa proses saringan dilaksanakan antaranya melalui ujian bertulis, temuduga secara lisan dan bersemuka melalui ujian pengetahuan bahasa Melayu pemohon. Ini bermakna tahap penguasaan bahasa Melayu bagi pemohon taraf kewarganegaraan ini diberi keutamaan kerana syarat ini termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Seterusnya ialah isu cadangan pindaan perlembagaan untuk menghentikan amalan memberi kerakyatan secara automatif. Pindaan perlembagaan persekutuan melibatkan isu kewarganegaraan akan dilakukan secara komprehensif bagi menyekat amalan memberi status kerakyatan secara automatif kepada penduduk asing yang bermastautin di negara ini melebihi tempoh tertentu. Menurut Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, pertambahan jumlah penduduk yang terlalu ramai perlu ditangani dengan segera dan tidak boleh dipandang remeh kerana ia akan menimbulkan kesan yang negatif kepada negara akibat amalan terbabit. Seterusnya ialah penarikan balik pindaan kontroversi dalam Undang-Undang Kewarganegaraan. Pertubuhan Bukan Kerajaan meminta untuk kerajaan melakukan penarikan semula pindaan kontroversi dalam Undang-Undang Kewarganegaraan dengan segera mungkin tanpa menyatakan sebarang syarat-syarat tertentu. Hal ini kerana Menteri Dalam Negeri tidak mengambil berat dalam memahami nasib mereka yang tiada negara dan hanya menganggap bahawa isu ini hanyalah sebagai isu keselamatan. Bagi mereka yang tidak memiliki sebarang taraf kewarganegaraan, mereka ini sebenarnya mempunyai hak dalam memiliki status kewarganegaraan melalui kuatkuasa undang-undang. Kecuaian dan kegagalan yang dilakukan oleh Jabatan Pendaftaran Negara iaitu JPN dan Kementerian Dalam Negeri untuk melaksanakan undang-undang dan dengan saksama menyebabkan perkara ini berlanjutan dalam tempoh yang lama. Isu yang berikutnya merupakan isu berkaitan kanak-kanak dan individu tanpa warga negara, iaitu isu pertama, kewarganegaraan kanak-kanak terbiar.
Satu perjumpaan membabitkan Badan Bukan Kerajaan (NGO) bersama Kementerian Dalam Negeri (KDN) berhubung cadangan pindaan perlembagaan persekutuan oleh KDN melibatkan isu kewarganegaraan kepada kanak-kanak terbiar. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata, perbincangan berkenaan terutama Seksyen 1 (I), iaitu bagi kedudukan kanak-kanak terpinggir atau terbuang, sangat penting sekaligus dapat memberi perlindungan sewajarnya kepada mereka. Yang seterusnya merupakan isu kewarganegaraan melibatkan kemudaratan kepada kanak-kanak. Cadangan pindaan perlembagaan bakal mengakibatkan kehilangan perlindungan sedia ada kepada golongan rentan, terutama golongan kanak-kanak yang terbuang. Ia berhubung akses untuk kanak-kanak ini mendapatkan pendidikan, penjagaan kesihatan dan perlindungan-perlindungan lain dapat dijamin. Akhir sekali, berkenaan tentang isu individu tanpa warga negara. Antara sebab-sebab mengapa seseorang individu itu tidak mendapat kewarganegaraan ialah yang pertama, pasangan yang berkahwin tidak mendaftarkan perkahwinan mereka yang menyebabkan anak yang dilahirkan tidak mendapat status warga negara. Yang kedua, anak angkat yang tidak diketahui asal-usulnya tetapi ditemui di Malaysia. Dan yang ketiga, anak-anak dilahirkan di luar negara daripada perkahwinan antara bangsa. Kewarganegaraan tidak akan diberikan sewenang-wenangnya oleh Kementerian Dalam Negeri sekiranya salah satu daripada syarat tidak dipenuhi, iaitu syarat untuk menjadi warga negara Malaysia. Mengikut statistik, sejak tahun 2013 hingga 21 Februari 2023, sebanyak 132.272 permohonan kewarganegaraan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution menetapkan KPI bagi beliau memutuskan sekurang-kurangnya 10,000 permohonan kewarganegaraan diselesaikan menjelang akhir tahun 2023. Dengan sikap terbuka KDN ini, diharapkan masalah individu tanpa warga negara dapat diselesaikan dengan segera. Pertanyaan kali ini saya akan berfokuskan kepada isu yang berkaitan dengan tuntutan hak anak berwarganegaraan melalui ibu. Sebagai seorang penduduk di suatu wilayah, kita ni berhak untuk mendapatkan kewarganegaraan demi menikmati hak-hak yang ada di negara tersebut. Namun, isu kewarganegaraan ini merupakan isu yang agak sulit terutamanya kepada pihak ibu ataupun wanita yang berwarganegaraan Malaysia kerana mereka ni tidak diberikan hak untuk mewariskan kewarganegaraan Malaysia kepada anak mereka. Hal ini telah menjadi masalah apabila wanita tersebut berkahwin dengan lelaki yang berasal daripada negara lain. Apabila mereka mengalami fasa perceraian, mereka akan bersaing untuk mendapatkan hak jagaan anak tersebut. Di sinilah bermulanya kerumitan berkaitan dengan isu kewarganegaraan ini. Ibu ini tidak dapat mendapatkan hak jagaan anak kerana beliau tidak dapat mewariskan kewarganegaraan negeri asal mereka itu sendiri. Datuk Seri Azlina Othman, iaitu Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi, menegaskan supaya kerajaan memberi keadilan mengenai ibu yang melahirkan anak di luar negara dalam pindaan yang dibuat pada bahagian 2 dalam jadual kedua dan ketiga. Katanya lagi, pindaan itu untuk memberi keadilan sama ada bagi pihak ibu ataupun bapa maupun anak yang dilahirkan di luar negara tersebut. Pindaan ini bukanlah menggalakkan wanita untuk berkahwin dengan lelaki negara lain, namun pindaan ini untuk mengenalkan isu masalah anak yang dilahirkan atas dasar penciptaan dan perkahwinan. Dalam masa yang sama, Azlina Othman ini telah mempersoalkan berkaitan dengan isu kerajaan yang meneruskan rayuan terhadap keputusan mahkamah yang menggunakan kewarganegaraan secara automatik kepada anak-anak yang dilahirkan di luar negara oleh ibu warga negara Malaysia. Beliau telah menegaskan supaya kerajaan berlaku adil dengan kedua pihak. Jika ibu tidak diberikan hak untuk mewariskan kewarganegaraan kepada anak mereka, maka bapa juga tidak perlu diberikan hak tersebut. Dan ini telah mendapat sokongan daripada Ngakormin, iaitu PH Teluk Intan. Di sini beliau juga menegaskan supaya kerajaan menarik balik keputusan untuk membuat rayuan terhadap keputusan mahkamah yang menggunakan kewarganegaraan secara automatik kepada anak-anak yang dilahirkan di luar negara kepada ibu. Menurut Hamzah Zainuddin, iaitu Menteri Dalam Negeri, dalam afidavitnya, beliau telah memberi maklumat kerajaan berkaitan dengan tuntutan saman bagi masalah isu kewarganegaraan melalui ibu. Pada ketika itu, terdapat 6 ibu dan kumpulan hak asasi, Persatuan Sokongan Keluarga dan Kebajikan Selangor dan Keluarga memfailkan saman bermula dan meminta pengisytiharan bahawa wanita Malaysia yang berkahwin dengan pasangan warga asing secara automatik dapat mewariskan kewarganegaraan untuk anak-anak mereka yang dilahirkan di luar negara. Tuntutan mahkamah ini bermula apabila pihak kerajaan menolak untuk membenarkan anak-anak mereka
kewarganegaraan Malaysia tersebut. Selain itu, mereka turut mendakwa bahawa hal ini telah melanggar hak perlindungan dan kesamarataan di hadapan undang-undang seperti yang termaktub di bawah perkara 8 dan Perlembagaan Persekutuan Kesamarataan. Pada 19 September 2021, mereka berjaya dalam tuntutan itu selepas Mahkamah Tinggi membuat keputusan bahawa bayi yang dilahirkan oleh ibu warga negara berhak mendapatkan kelayakan secara automatik. Namun, keputusan ini telah berubah apabila Mahkamah Rayuan memutuskan bahawa kanak-kanak yang dilahirkan di luar negara oleh ibu warga Malaysia tidak berhak mendapatkan kelayakan dari segi undang-undang. Hal ini telah mendapat banyak bantahan di dalam Parlimen Malaysia. Itu Datuk Seri Rina Harun iaitu Menteri Pembangunan Wanita Keluarga dan Masyarakat memberi jaminan akan membela tuntutan untuk mendapatkan kewarganegaraan kepada kanak-kanak yang lahir hasil perkahwinan ibu warga Malaysia dengan bapa warga asing di luar negara. Menurut beliau, ada keperluan untuk memindah Perlembagaan Persekutuan supaya ibu yang terlibat dalam kes ini mendapat hak yang sama rata dengan bapa warga Malaysia dalam hal kerakyatan anak. Mahkamah Rayuan memutuskan kanak-kanak yang dilahirkan di luar negara oleh ibu warga Malaysia tidak berhak mendapat kerakyatan dari segi undang-undang kerana menurut mereka ianya selaras dengan perkataan bapa dalam Seksyen 1B bahagian 2 Jadual Kedua Perlembagaan Persekutuan yang merujuk hanya bapa. Terdapat juga beberapa pihak yang tidak bersetuju agar Perlembagaan Persekutuan dipindah. Bagi mereka ianya tidak adil untuk memberikan kerakyatan secara automatik mengikut status kewarganegaraan ibu kerana ianya hanya akan memisahkan mereka dengan bapa mereka. Seterusnya, ianya juga bukan menjadi tanggungjawab kerajaan untuk memberikan kewarganegaraan kepada anak-anak lelaki asing. Selain itu, isu bayi yang lahir di luar negara dengan bapa warga negara mendapat kerakyatan secara automatik, namun berlaku sebaliknya bagi bayi yang lahir di luar negara dengan ibu berwarga negara Malaysia. Timbalan Menteri Dalam Negeri Ismail Muhammad Said mempertahankan tindakan itu di Dewan Rakyat dan mengatakan bahawa ianya bagi menjaga keselamatan dan kedaulatan negara. Namun perkara tersebut dibantah oleh Lawyers for Liberty yang menegaskan untuk pindah bahagian 2 dalam jadual kedua perlembagaan yang menggantikan bapa dengan ibu bapa. Ini kerana apabila sebut bapa, ianya seolah-olah mendiskriminasikan kaum ibu yang berkahwin dengan warga asing. Dengan pindahan tersebut, ia akan selaras dengan aspirasi perkara 8 dalam kurungan 2 Perlembagaan Persekutuan di mana tiada diskriminasi berdasarkan gender berlaku. Menurut Hamzah Zainuddin juga, iaitu Menteri Dalam Negeri, kerakyatan automatik untuk ibu adalah bukan satu diskriminasi. Sebagai contoh, terdapat kes yang berlaku iaitu seorang wanita warga negara berkahwin dengan lelaki asing. Menurutnya, dia perlu menjalani proses yang panjang hanya untuk mendapatkan kerakyatan anaknya. Dia juga berkata bahawa sudah berkali-kali membuat permohonan namun ditolak dengan alasan yang tidak jelas. Menurut wanita itu juga, anaknya terpaksa menerima layanan yang berbeza seperti orang asing. Mereka perlu mengeluarkan belanja yang lebih kerana anaknya dikenakan caj sebagai warga asing. Proses pendaftaran sekolah untuk anaknya juga semakin sukar. Belanja lebih juga perlu dikeluarkan kerana anaknya tidak dapat pinjaman buku teks dan terdapat tambahan yuran dikenakan kerana anaknya tidak diiktiraf sebagai warga negara Malaysia. Sekarang saya akan membentangkan bahagian saya. Nama saya Nur Syafika binti Imran, nombor matrik BP 22160471. Yang pertama, untuk memberikan kerakyatan automatik kepada anak-anak ibu orang Malaysia yang dilahirkan di luar negara, kerajaan telah mencadangkan beberapa pindaan kepada perlembagaan yang akan memberikan hak sama rata kepada ibu-ibu ini. Kerajaan Malaysia, menurut Bedi, Kerajaan Malaysia telah mencadangkan beberapa pindaan untuk memberikan hak yang sama rata kepada ibu-ibu ini. Mahkamah Persekutuan merupakan tempat terakhir untuk kes dibicarakan. Untuk makluman semua, Mahkamah Persekutuan merupakan mahkamah yang tertinggi di Malaysia dan merupakan tempat terakhir untuk kes dibicarakan. 5 lagi pindaan kepada Undang-Undang Kewarganegaraan Malaysia turut dicadangkan oleh kerajaan. 5 pindaan ini dia termasuk dalam 7 pindaan tadi. Kumpulan Hak Asasi Manusia mendakwa 5 pindaan tersebut akan mengancam untuk memburukkan lagi keadaan tanpa kerakyatan di negara ini. Ada satu kumpulan hak asasi manusia mengatakan 5
5 pindaan tersebut akan memburukkan lagi keadaan tanpa kerakyatan di negara ini. Kumpulan Hak Asasi Manusia itu mengatakan 5 daripada pindaan lain yang dicadangkan adalah regresif walaupun kerajaan menyokong 2 pindaan yang memihak kepada ibu-ibu Malaysia. Kumpulan Hak Asasi Manusia ini juga berkata 5 pindaan tersebut akan mewujudkan kelas baharu orang tanpa kerakyatan di Malaysia dan akan memberi impak kepada kanak-kanak terbiar, abandoned children, bayi terbiar, fundlings, kanak-kanak yang terdedah, vulnerable children, dan kanak-kanak yang dilahirkan kepada penduduk tetap negara. Kerajaan perlu menyepadukan pandangan Majlis Raja-Raja mengenai pindaan perlembagaan yang dirancang dan perkara ini akan dijelaskan kepada ahli parlimen di parlimen. Perdana Menteri berkata, tentang perkara ini, ia akan dijelaskan kepada ahli parlimen di parlimen dan kerajaan perlu menggabungkan pandangan Majlis Raja-Raja mengenai pindaan perlembagaan. Perdana Menteri berkata, kita akan maklumkan kepada mereka kerana ini telah dibentangkan kepada Majlis Raja-Raja ada had apa yang boleh kita lakukan selepas perbincangan dengan Raja-Raja. Sebarang pindaan perlembagaan yang menyentuh isu kewarganegaraan perlu diselesaikan dengan Majlis Raja-Raja. Raja-Raja telah mengambil pendirian tertentu dan kita perlu menghormatinya, kata-kata Perdana Menteri yang dipetik dari Malaysia Kini. Akhir sekali, sokongan majoriti 2/3 ahli parlimen diperlukan untuk meluluskan sebarang pindaan perlembagaan persekutuan. Memerlukan sokongan 2/3 ahli parlimen untuk meluluskan apa-apa pindaan perlembagaan persekutuan. Itu sahaja dari saya. Terima kasih. Kesimpulannya, mereka yang dapat memiliki kad pengenalan biru merupakan suatu nikmat yang sering dipandang tidak serius oleh rata-rata masyarakat di Malaysia. Sedangkan, kad pengenalan biru itu mampu memberi akses pendidikan yang percuma kepada anak-anak di sekolah kerajaan, kos perubatan yang murah dan mampu menjamin pekerjaan yang dapat memberi keselesaan kepada mereka. Namun, tidak pula pada mereka yang tidak mempunyai kad pengenalan biru atau juga dikenali sebagai mereka yang tidak mempunyai dokumen diri atau stateless. Di samping itu, adalah sangat tidak mudah untuk mendapatkan kerakyatan baik anak-anak yang lahir dari ibu warga negara Malaysia dan bapa warga negara asing. Terdapat usaha-usaha dari pihak-pihak tertentu agar anak-anak ini mendapat kewarganegaraan. Bukan itu sahaja, terdapat usaha untuk melakukan pindaan undang-undang bagi memberi keadilan kepada ibu-ibu agar anak hasil perkahwinan bersama pasangan warga asing ini diberikan kewarganegaraan. Sekian, terima kasih.